Hello everyone. Jadi dalam video kali ini kita akan selesaikan latihan formatif 5.1 untuk fizik tingkatan 4. Jadi untuk soalan yang pertama, rajah 5.20 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi suatu gelombang. Dan apakah yang dimaksudkan dengan amplitude? Jadi amplitude merujuk kepada sesaran maksimum ataupun berapakah ketinggian yang gelombang kita boleh pergi daripada kedudukan keseimbangan iaitu kosong. So ni adalah amplitude. Jadi untuk jawapan amplitude sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey, dan untuk B, tentukan tempoh ayunan T dan seterusnya hitungkan frekuensi ayunan. So, untuk kita kenal pasti tempoh ayunan, kita mesti kenal pasti dulu kitaran lengkap dalam gelombang. So, katakan kita mula di sini, kitaran lengkap maksud dia gelombang tersebut pergi ke 3 cm di bahagian atas dan kembali ke kosong. Ni belum lagi kitaran lengkap sebab seterusnya gelombang akan pergi ke kawasan negatif 3 cm dan kembali ke tempat asal. So, kitaran lengkap maksud dia gelombang bergerak dari masa 0 saat sehingga ke 0.4 saat. So, ni adalah tempoh iaitu masa untuk gelombang menjalankan satu kitaran lengkap. So, untuk B, tempoh ayunan bersamaan dengan 0.4 saat. Dan seterusnya hitungkan frekuensi ayunan. So, frekuensi ataupun F mempunyai formula 1/T. Di mana kita ambil 1 bahagi dengan 0.4, kita dapat (2.5). Unit untuk frekuensi ialah Hertz ataupun mempunyai maksud per saat. Okey. Soalan nombor 2, banding dan bezakan antara gelombang progresif dengan gelombang pegun. Jadi gelombang progresif adalah gelombang yang boleh merambat ke arah yang menjauhi punca gelombang tersebut. Contoh, kita ada gelombang bunyi dan gelombang air yang merambat menjauhi sumber bunyi ataupun sumber gelombang air. Manakala gelombang pegun, contoh yang paling common, kita ada tali gitar yang bergetar pada sepanjang tali itu sahaja. So, itu adalah contoh gelombang pegun. Contoh yang pertama, gelombang progresif. Ialah gelombang yang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Manakala gelombang pegun ialah gelombang yang tidak merambat dengan masa. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Rajah 5.21 menunjukkan spring slinky yang sedang digerakkan ke depan dan ke belakang di suatu hujungnya. Apakah jenis gelombang yang terhasil pada spring slinky? Kita boleh tengok pergerakan spring slinky adalah secara mendatar iaitu ke kiri dan ke kanan, dan rambatan gelombang yang dihasilkan oleh spring slinky adalah ke kanan iaitu secara mendatar juga. Jadi hubungan antara pergerakan spring dengan arah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh spring adalah selari. So, kita pergi kepada salah satu definisi
Untuk jenis gelombang, kita ada gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Gelombang melintang punya keyword adalah berserenjang, di mana arah getaran zarah adalah berserenjang dengan arah rambatan gelombang. Manakala gelombang membujur punya keyword adalah selari, di mana arah getaran zarah, in this case adalah spring, adalah selari dengan arah rambatan gelombang. Jadi jenis gelombang yang terhasil pada spring slinky, sebab kita ada selari, adalah gelombang membujur. Jadi untuk B, tandakan X pada bahagian renggangan gelombang dalam rajah 5.21. Kalau kita nak tandakan bahagian renggangan, kita mesti tandakan di bahagian tengah kawasan yang merenggang. So X, kawasan renggangan. Dan sebelah dia kita juga ada another renggangan. Okay, berapakah panjang gelombang lambda bagi gelombang tersebut? So, apa yang kita tahu ialah panjang gelombang ialah jarak antara puncak yang bersebelahan ataupun titik sefasa yang bersebelahan. Tetapi bagi gelombang membujur, panjang gelombang ataupun lambda boleh diukur sama ada kawasan renggangan ke renggangan yang bersebelahan. So, ini adalah lambda. Ataupun kawasan renggangan juga boleh diukur dari kawasan mampatan ke mampatan yang bersebelahan. Jadi kita tengok dekat sini, mampatan ke mampatan yang bersebelahan kita ada lambda, mampatan ke mampatan yang bersebelahan kita ada another lambda. Jadi untuk B, 2 kali lambda, 2 kali panjang gelombang yang ditunjukkan dalam rajah 5.21 bersamaan dengan 10 cm. Jadi kalau kita nak kira satu sahaja panjang gelombang, kita ambil 10 bahagi 2. Jawapan dia ialah 5 cm. So itu sahaja untuk latihan formatif 5.1 untuk fizik tingkatan 4. Thank you for watching.